Satu komponen yang mengasingkan kita dengan tanah masa kita tengah drive tu, tayar lah. Fail tayar tu, satu kereta dia boleh hancur. Kalau motor lagi lah, motor kalau tayar dia tak elok, siaplah rider tu bersepah habib. Tapi hari ni kita punya cerita kereta punya tayar. Tayar motor biar YouTuber motor lah yang cover. Kedai tayar ni dia macam kedai lain juga, mesti mau untung mah. So kadang-kadang kedai tayar ni offer tayar yang macam pelik-pelik sikit. Tayar apa yang patut kita elak? Kalau kita tak ada duit, tayar macam mana yang kita nak beli? Macam mana kita nak tahu yang tayar ni sesuai untuk kita? Banyak soalan ni. So jom kita tengok satu-satu. Jom. Pengumuman. Siapa yang follow Zakirin punya YouTube ni, dia tahu lah video Zakirin wajib ada iklan Air Lavia air freshener. Tapi video kali ni kita tak promote Air Lavia, kita nak bagi pesanan penaja. Packaging design Air Lavia air freshener dah berubah daripada design yang lama kepada design yang baru. Yang latest dia lagi lawa dengan bau yang sama harum. Saiz dia pula besar sikit. Dia besar sebab nak senangkan lagi pengguna untuk buka penutup kabus tu. Dah tak perlu dah nak terbalik-terbalikkan lagi. Harga jangan risau, sama je RM10. Satu lagi sebab Air Lavia dah ada report scammer. Jadi hati-hati kepada semua user. Air Lavia dia tak ada reseller, tak ada agent, hanya dapatkan di official store saja. Percuma mas dan stiker kepada pembelian 3 unit ke atas. Jadi selamat membeli. Market tayar dekat Malaysia ni diluas. Sebab penggunaan tayar kereta tu sendiri dekat Malaysia ni dia lagi kerap berbanding average negara lain. Ada beberapa jenis tayar yang kita kena belah bila kita tengok tayar tu. The first one is tayar korek. Jangan buat main dengan tayar korek. Siapa pernah beli sport rim? Sport rim second ke? Sport rim Taiwan ke? Kita usah RPF1 dekat marketplace. Kita tengok rim saja 800. Kita tengok satu lagi RPF1 juga. Ada free tayar. Pun 800 juga. Rasa murah sangat. Siap dia tayar tu. Beli-beli, cek-cek, tengok-tengok tayar korek. Ini memang normal praktis dekat Malaysia walaupun dia adalah haram. Kenapa tayar korek bahaya? Pernah dengar tayar meletup? Bila tayar pecah, kebiasaannya tayar pecah pada bahagian sidewall tayar tu. Sebab antara bunga tayar dengan sidewall punya rubber, dia punya rubber tu lagi nipis. Lama kelamaan getah jadi keras and jadi rekah. Mana yang nipis, yang tu lah dia pergi dulu. Selepas satu masa, bunga tayar yang ada tu dia akan haus dan hilang. Dari situ ketebalan dah mula kurang, strength pun dah mula kurang. Namun bila kita korek lagi, daripada luar kita nampak macam bunga tu ada, padahal ketebalan tayar tu dah terlalu nipis and very dangerous. Bila kita pakai tayar korek, bukan sidewall je meletup dulu, bahagian korek tu yang meletup dulu. Berani tak pakai tayar korek? Dalam industri lori, trailer, dia bukan korek, dia retread. Tayar lama tu dia letak je layer baru tu. Layer memang baru, tapi tayar asal tu dia dah keras. Sebab tu tayar lori dia punya meletup, kita perasan ada bunga je kat atas jalan tu. Industri besar pun dia ada scammer je. Macam mana kita nak tahu yang tayar tu tayar korek? Ada tayar korek kita boleh cam, ada tayar korek kita tak boleh cam. Biasalah handmade. So ada yang perfect, ada yang bila kita tengok je tayar korek. Bunga tayar asal kereta kita ada satu line horizontal tenggelam sikit daripada bunga tu sendiri. Itu penanda aras. Kalau bunga kita dah sama level dengan line tu, means bunga dah habis, dah kena tukar tayar. Bila tayar dia kena korek, kebiasaannya line horizontal tu pun dah tak ada. So check daripada situ. Satu lagi, kita perhati tayar tu tayar lama, tapi bunga tu dia tenggelam sangat-sangat. Lepas tu pula bunga dia tak sekata, ada sengit, ada tenggelam timbul macam biskut. Tu tayar korek tu. Sayangi keluarga anda, jangan guna tayar korek. Tayar kedua yang korang jangan pakai adalah tayar second hand. Asal pula tak boleh? Tayar baru mahal lot. Okey. Bolehlah pakai tayar second. Bolehlah. Namun tak semua tayar second hand korang boleh pakai. Jangan suka-suka datang kedai tayar cakap nak tayar second, lepas tu korang duduk main phone kat situ. Jangan. Kedai tayar tengok je korang main phone, dia ambil tayar tahun 2008 tu, dia letak kat kereta kau. Siap 50 saja. Balancing kita kasih free. Macam hint yang saya dah bagi dekat tayar korek tadi, setiap tayar dia ada expired date. Macam Roti Gardenia, dia ada expired date. Getah tayar baru kalau kita pegang dia lembut,
kita boleh press dia. Lama-lama tayar tu boleh jadi keras. Nak pegang pun kita dah berasa dah nak genggam pun payah. Last kali getah tayar tu dia boleh start rekah. Bila dah start rekah tu, kita dah boleh buang dah lah tayar tu. Dari lembut sampai ke merekah tu, proses dia ambil masa daripada 5 tahun sampailah 10 tahun. Depend lah kepada dia punya brand tu. Itulah expiry date tayar kita. Takkan bila tayar tu dah tak selamat nak pakai, dah expired, kita sibuk nak letak kat tayar kita. Again, huge problem for Ambrose. The wheel's part of company. Undang-undang Malaysia, tayar bawah 5 tahun masih boleh dijual di market. Tapi untuk safety, just beli tayar 3 tahun ke bawah. Harga pun sama je berapa tahun pun, RM40, RM50 macam tu. Saya sendiri pun ada pakai tayar second hand. Sebab tayar ni kadang-kadang kita tak boleh expect bila nak kena tukar. So bajet kita tak besar. Kalau nak tukar tayar baru, 200. 4 tayar, 800. Sebab itulah tayar second hand ada demand tinggi. Sebab itulah dia orang jual juga. Sebab dia murah dan memang kita cari pun. Tapi make sure jangan datang workshop kosong-kosong. Check dulu tarikh tayar tu. Erti baca tak tarikh tayar? Mes ni abang ajar. First kita cari dulu kod yang contohnya 175/65R1482T. Yang kod-kod tu korang tak payah nak kisah sangat lah kalau nak beli tayar second. Cakap je kat kedai tayar tu kita punya kereta apa, ataupun kita beritahu saiz rim kita saiz berapa. Tahulah kedai tayar tu nak bagi tayar apa nanti. Tayar tu dah sampai, korang tengok kod belakang sekali, 82T. Yang T tu adalah speed symbol, speed limit tayar kita boleh handle. Kalau T maksudnya maksimum 190km per jam. Pakai tayar ni, kereta tak boleh nak drive lebih daripada 190km sejam. Kalau lebih juga, bersedialah untuk bertemu ilahi. Lepas tu cari 4 angka. Macam contoh 2517. Maksud dia tayar tu lahir pada minggu ke-25 pada tahun 2017. 25 minggu maksudnya dalam bulan Mei macam tu. Tahun 2017. Tayar second nanti bila dia sampai je, korang tengok yang tu dulu. Kalau sekarang 2021, maknanya tayar tu dah 4 tahun. Nak pakai boleh, tapi tahan setahun je lah. Tengok pula bunga dia elok ke tak. Kalau jumpa pacit, satu pancit tu okey lah lagi. Biasanya kedai tayar dia akan cacing lah dulu kita punya tayar tu. Tapi kalau dah 5-6 lubang, cari je lah tayar lain. Nak pakai tayar second, cari tayar second bawah 3 tahun. Lebih-lebih tahun, Zakirin tak approve. Tayar ketiga yang anda jangan letak dekat kereta, tayar daripada jenama yang korang tak kenal. Macam contoh, tayar Cina. Semenjak ni banyak betul nama brand tayar yang tak pernah kita dengar ada dekat kedai tayar. Tapi ada sebab fenomena ini terjadi. Kalau kita tak minta, takkan ada kedai tayar jual. Kita asyik minta tayar murah, dia pun bagilah tayar murah. Walaupun tayar brand Cina ni saya tak bagi pakai, tapi ada pengecualian. Let me explain. Tahun 2017 dekat Vietnam, report daripada Bridgestone keluar yang mengatakan pihak diorang buka satu plant manufacturing dekat sana. Kos $760 juta. Dolar ya, bukan ringgit. So kalilah dengan 4.2. Dengan bajet sebesar ni, kilang ni dia boleh keluarkan 49,000 tayar sehari. Apa lagi yang kos ni boleh keluarkan? Tayar yang berkualiti tinggi. Jadi brand tayar yang baru tumbuh macam Cendawan ni, macam mana dia nak tahu tayar dia berkualiti? Kita takkan dapat tahu. Harga tayar Cendawan ni pula biasanya murah. Macam mana pula dia boleh jadi murah? Tayar dekat tepi kereta kita tu, dia ada 12 jenis kompon getah. Dalam tayar tu pula dia ada pelai besi. Function dia nak elakkan getah tu berlerai. Pelai besi ni dia ada standard tebal dia. Dia tak boleh nipis sangat. 12 jenis getah, pelai besi, semua tu dia ada harga. So kalau kita nak jual kita punya tayar murah, apa kita kena buat? Kita kurangkan jenis getah, pelai besi tu kita kasih nipis sikit, sudah dapatlah murah. Tayar tu bahaya, tapi tak apa, yang penting murah. So siapa yang ada pengecualian untuk pakai tayar murah macam ni? Jawapan dia adalah kereta yang slow dan juga ringan. Bridgestone dekat Vietnam tu, dia spend 760 juta untuk hasilkan tayar yang boleh lari 300km sejam, no problem. Kereta slow and ringan tak perlu pun tayar special macam tu. Slow and ringan tu macam Kancil, Viva, Glacier, Asia, kereta bawah 1 tan. Walaupun kualiti tayar Cina tu tak sebaik Bridgestone, tapi tayar tu dah cukup baik dah untuk kereta ringan dan kereta yang tak laju. Kereta murah boleh pakai tayar murah, kereta mahal pakai tayar mahal. Simple. Kereta mahal nak juga pakai tayar murah, tu bukan saving, tu kedekut dah tu. Dah boleh letak nama Haji Bakil lah dekat IC. Thank you, Shannon. It was a great move. Hey!
Macam saya sendiri pun ada juga pakai tayar Cina dengan tayar second tu. Mula-mula saya pakai tayar second hand. Tengok tayar okey, brand elok, maintain je lah pakai 2 tahun. Tahun depannya umur tu dah 5 tahun, dah nak expired dah tu. Adik pula dia minta tolong ambilkan barang dia dekat Kedah sana tu, Sintok. Tak boleh nak jauh lagi dah. Kes dia, adik dia kena study online dekat rumah sebab PKP. Dom dia pula, student lain nak masuk. Kalau adik tak boleh ambil barang dia pula nanti kena buang. So gigih lah kita orang nak drive tu daripada Puchong ke Sintok. Sintok ni dia sepadan Thailand. Dah dekat sangat lah tu dengan Tom Yam. Dah tahu jalan nak kena jauh macam tu. Agak-agak kita cari tak dengan tayar kita yang second macam tu 5 tahun lebih. Memang tak lah. Tapi duit tengah kering ni, tak ada siapa pula nak beli kereta masa tu. So kita tak adalah modal sangat. Tapi dengan berbekalkan RM250, kita check dulu tayar yang ada, tayar Cina tu kan. Okey lah jalan. Bolehlah kita pakai sebab ajar kan, so tak ada hal lagi. Kalau pakai Alphard, yang tu sakit. Apa pengejaran video kita kali ni? Kalau nak pakai tayar yang ada Zakirin approve, jangan pakai tayar korek. Beli tayar second bawah 3 tahun. Hanya guna tayar baru murah kalau kita pakai kereta murah. Nampak macam orang jahat dekat dalam video ni adalah kedai tayar. Tapi tak. Kedai tayar hanya memenuhi permintaan kita semua. Dah kita tak ada duit, kedai tayar dia nak buat macam mana? Naikkan ilmu kita berkenaan tayar supaya pemanduan kita lebih selamat, tak kiralah berapa pun speed kita. Terima kasih kerana menonton video ni. Sila subscribe sekarang sebab kalau korang tak subscribe kan terlepas pula video macam ni lagi nanti. Subscribe sekarang. Beli Air Lavia Air Freshener sekarang, dah ada new look. Memang lawa, bau, wangi. Ada 4 pilihan. Pilih je korang nak bau yang macam mana. Jumpa lagi lepas ni. Kalau ada idea untuk saya cover berkenaan kereta, apa saja subjek berkenaan kereta yang saya boleh cover masa PKP ni. PKP ni nak buat konten apa tak tahu. Komen kat bawah idea-idea yang korang ada. Kalau nampak idea tu kita boleh buat, kita akan buat bersama-sama. So jumpa lagi lepas ni. Bye. Sakit pinggang bib. Lama pula beli. Tidurlah boy edit.